Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Banyak soalan yang panas-panas saya terima setelah peletakan jawatan Rafizi di dalam kabinet, di dalam jemaah menteri. Selepas Rafizi meletak jawatan Menteri Ekonomi, selepas Rafizi kalah pada pemilihan PKR, antara soalan paling utama adalah kemanakah hala tuju Rafizi selepas ini? Rafizi Ramli sudah mendedahkan ada rancangan, tapi apakah rancangan Rafizi? Lalu saya terfikirlah, terlintas di fikiran saya. Saya bertanya dengan sahabat saya. Saya tanya, adakah Rafizi mempunyai harapan untuk menjadi Menteri Besar Selangor? Ini jawapan yang paling padu yang anda perlu dengar. Oke, baik saudara-saudara, dengar baik ini. Rupanya Rafizi Ramli boleh jadi Menteri Besar Selangor. Jawapannya, Rafizi Ramli boleh jadi Menteri Besar Selangor. Tidak ada jawapan no, tidak ada jawapan tidak untuk persoalan ini. Cuma saja, persoalan yang paling utama adalah, adakah Rafizi layak untuk jadi Menteri Besar Selangor? Rupanya, secara teorinya, Rafizi Ramli boleh menjadi Menteri Besar Selangor menggantikan Amiruddin Syari. Jadi ramai yang tanya, bolehkah? Secara teori boleh. Tapi secara realiti, kena lalui banyak lapisan politik. Antaranya pilihan raya kecil, DUN, dan juga mendapat perkenan Sultan. Saudara-saudara, saya tanya dengan kawan baik saya. Saya tanya, kalau Rafizi nak jadi Menteri Besar Selangor, apa yang Rafizi perlu lakukan? Yang pertama, masuk bertanding DUN Selangor dulu. Itu yang pertama, asasnya. Dan yang kedua, dapat sokongan daripada parti dan juga rakyat. Itu yang kedua. Pastilah kalau nak jadi MB mesti dapat sokongan kan. Bukan saja daripada parti, tetapi daripada rakyat juga. Dan yang ketiga, paling penting, kemudian mendapat lampu hijau dari istana. Jadi saudara-saudara, syarat asas untuk menjadi MB Selangor. Adun Selangor, sekarang ni Rafizi bukan Adun, jadi dia kena menjadi seorang Adun. Kita tahu Rafizi adalah ahli parlimen, seorang ahli parlimen, tetapi untuk menjadi MB Selangor, beliau mesti menjadi seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Dia kena bertanding dan menang dalam PRK jika ada kekosongan. Seterusnya dipercayai mempunyai sokongan majoriti ADUN dalam DUN Selangor. Dan seterusnya diperkenan oleh Sultan Selangor. Politik dalaman PKR dan PH. Siapa yang pegang kuasa dalam PKR Selangor pun akan beri kesan. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, itu adalah perjalanan sekiranya Azmin Ali mempunyai rancangan untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Apa pula pandangan anda? Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, mungkin ada yang masih tertanya-tanya, adakah kewujudan politik ataupun parti politik baharu akan mengubah landscape ataupun menjadi third force, kuasa ketiga yang kuat di dalam kancah politik Malaysia yang semakin panas membara ini. Lebih-lebih lagi persediaan untuk pilihan raya umum ke-16. Mungkin ada yang mulai mempersoalkan, kalau ada parti baru, siapakah yang
bakal memulakan ataupun bakal menjadi pengasas kepada parti baru ini. Nah, kenapa tiba-tiba persoalan tentang parti baru? Dengarkan ini. Yang pertama, setelah Rafizi kalah pada pemilihan timbalan Presiden PKR, letak jawatan di dalam Jemaah Menteri, diikuti dengan Nik Nazmi yang juga meletakkan jawatan. Dan yang panas pula, saudara-saudara, Tengku Zafrul. Tanpa tiada hujan, tiada ribut, kita dengar pula berita Tengku Zafrul keluar UMNO dan berhasrat untuk menyertai PKR. Sedangkan dalam masa yang sama PKR dan UMNO berada di dalam satu kerjasama di dalam kerajaan perpaduan. Rasanya tak manis lah kalau PKR terus terima Zafrul kan. Nanti apa pula kata Zahid sebagai Presiden UMNO? Sebagai Presiden UMNO apa pula kata Zahid? Bagaimana pula Anwar, penerimaan Anwar sebagai Presiden PKR? Adakah beliau akan terus terima Zafrul? Nah, semua ini menjadi persoalan. Kalaulah Zafrul ditolak PKR karena masih terlalu awal untuk diterima oleh PKR karena baru saja keluar daripada UMNO. Bolehkah parti baru ditubuhkan? Pertama, Rafizi, Tengku Zafrul dan juga Khairi Jamaluddin yang kini tidak mempunyai parti, tetapi ada kenyataan terbaru, KJ masih sibuk. Mungkin selepas kesibukan beliau, mungkin netizen akan mempersoalkan balik Hala 7 dan masa depan Khairi Jamaluddin. Dan seterusnya Syed Saddiq yang kini tidak lagi memegang jawatan presiden muda. Tapi adakah kesemua ikon utama politik yang saya sebut ini, walaupun Zafrul mungkin tidak mempunyai kekuatan akar umbi, tetapi mempunyai sosok sebagai seorang yang elit, dan begitu juga KJ yang memang pernah memegang jawatan menteri, ketua pemuda UMNO, dan memang dikenali ramai. Tidak kurangnya Rafizi dan juga Syed Saddiq. Jadi adakah keempat nama pemimpin ini boleh menubuhkan parti baru? Jawabannya boleh. Sangat-sangat boleh. Kenapa boleh? Nah, ini penjelasannya. Undang-undang tidak menghalang. Sesiapapun boleh daftar parti baru di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia jika ada nama dan logo, perlembagaan parti, 7 orang ahli pengasas, dan tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Itu adalah sebab mereka boleh tubuhkan parti baru. Apa komen Anda?